Dengar manzumah tidaklah jemu, namunlah kita ada tetamu. Yang Abah Husin, kenalkah kamu? Orang makrifat, kenal Tuhanmu. Kita silakan memberi titah, barang sepatah dan banyak patah. Biasanya ia diberi Allah, dunia akhirat Allah tiada gundah. Itu siapa dapat salin untunglah, tapi dari rakaman kan. Okey, kita persilakan Abah Husin untuk memberikan ucapan tentang Rabi'atul Adawiyah. Jadi sebelum Abah Husin bagi ucapan, saya cerita dulu sikit ya tentang manzumah ni macam mana boleh saya karang. Saya kalau pergi Jandu Baik, Abah selalu bilang, umi kau tu Rabi'atul Adawiyah, oleh Allah. Umi kau tu Rabi'atul Adawiyah. Satu. Yang kedua, kalau dalam majlis nanti Abah selalu bilang, kita doakan orang-orang perempuan yang hadir dalam majlis kita waktu tu sebelum PKP, kita doakan dia jadi wali Allah, jadi Rabi'atul Adawiyah. Jadi orang tua azamnya tinggi, tapi gagahnya itu makin kurang. Orang muda tak ada cita-cita, dia kena ikut kiblat orang tua. Itu dipanggil bersanad dalam fikiran. Jadi kita kembangkan apa yang dia punya hajat tu, kita jadikan manzumah. InsyaAllah manzumah ini dalam rangka nak dicetak 2000 nuskah, dan kita bagi percuma kepada semua orang, baik lelaki baik perempuan, dan lebih-lebih lagi kita nak orang puan dalam Malaysia ni semua jadi Rabi'atul Adawiyah. Tadi kita baca dalam manzumah mengatakan bahawa Rasulullah bilang dalam mimpi ayahnya Rabi'ah, ini Rabi'ah anak engkau, besok di akhirat dia ada kuasa beri syafaat kepada umatku 70,000. Kita tak nak minta banyak, kita minta 100 cukup kotak tu. Satu. Yang keduanya, andai kata semua perempuan dalam Malaysia ni dia ada jadi macam Rabi'atul Adawiyah, berarti setiap seorang ada kota 70,000 syafaat. Berarti orang Malaysia masuk neraka tidak? Tak masuk. Jadi jangan panjang-panjang, kerana ini waktu untuk Abah Husin. Dengan segala hormatnya dan takzimnya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita sekali berselawat, dia bagi 10 kali, 10 kali, 100 kali. Setiap orang yang berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah akan mendapat syafaat dia. Yang kita harapkan syafaat Rasulullah SAW, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi kita rahmat, dan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dimasukkan di syurga. Dan yang menunggu di pintu syurga ialah Rasulullah SAW, dan kasihnya dia kepada kita, dia akan pertimbangkan wala banyak mana dosa kita, kalau dia kasihkan kita, kita lepas masuk. Jadi apa nama, semalam kalau tak silap saya, anak anda saya dakwan telefon, dia kata, "Bah, kita nak buat majlis di apa nama Mocha Cafe, nak minta abang cakap pasal Rabi'atul Adawiyah." Saya kata, apa hal lah aku nak cakap pasal Rabi'atul Adawiyah ni? Dia dah mati 1300 tahun dulu. Ya tak? Cakap pasal perempuan, kan? Pasal lagi tu, hari merdeka sebelum tu, anak angkat saya daripada Muar, Azhar, telefon. Bah, dia bilang, tolong bercakap tentang kemerdekaan. Ya, kalau orang tengok di Facebook saya cakap tentang kemerdekaan. Lepas tu ada pula orang telefon saya, apa hal ni semua orang nak telefon saya suruh bercakap ni? Kerana saya ingat Piramli dalam filem dia, iaitu apa nama, ini Aman Nasfu. Cakap. Saya kata aku bukan pandai sangat bercakap hal-hal yang macam ni. Dia gantung macam-macam kat telinga aku ke apa, suka hati dia je.
Jadi dia kata ini hari itu dah cakap pasal mereka, bercakap pasal Malaysia. Macam-macam dia orang buat orang tua ni. Aku ni dah 80 tahun. Kasihlah aku rehat diam-diam bercakap pasal apa. Tak apalah, kita bangkat anak-anak yang minta kita bercakap, kita bercakap lah. Jadi sebenarnya tentang Rabi'atul Adawiyah ni, saya ni dah lama cerita dengar Rabi'atul Adawiyah. Saya ada seorang cucu tau, namakan Puteri Rabi'atul Adawiyah. Umur dah 38 tahun cucu saya sekarang ni, ya kan? Jadi saya dah dengar nama Rabi'atul Adawiyah ni lama dah, kan? Saya selalu kaitkan dengan tu. Dan saya bilang, saya nak kenal Rabi'atul Adawiyah ni. Macam mana dia boleh bercinta dengan Tuhan, ya kan? Selalu bila kita dengar cerita cinta ni, waktu saya muda-muda lah, Romeo and Juliet aja bercinta tau. Dan ini orang bercinta dengan Tuhan. Jadi kalau kita boleh tahu cerita orang bercinta dengan Tuhan ni, dan macam mana pula kalau Rabi'atul Adawiyah boleh bercinta dengan Tuhan, kenapa tidak kita? Why not? If she can do it, tu anak-anak saya kat belakang tu, ada 3-4 anak perempuan saya, mudah-mudahan jadi Rabi'atul Adawiyah semua. Siapa yang pernah menghadiri majlis kita di Wadi Hussein, Al-Atas University of Life, dia akan dengar cakap saya, iaitu saya doakan wanita-wanita yang datang tu jadi Rabi'atul Adawiyah, kerana kita tahu ada Rabi'atul Adawiyah ni di Basrah, lahir di Basrah, meninggal di Basrah umur 86 tahun. Sebenarnya anda ratu yang patut dengar cerita Rabi'atul Adawiyah ni. Pasal anda ratu ni dah umur berapa tahun tak kahwin-kahwin lagi, dah umur macam tu nak bercinta dengan jantannya tak semua lah. Lagi baik jadi Rabi'atul Adawiyah, bercinta dengan Allah saja, tapi mungkinlah ada orang dia fikir, Rabi'atul Adawiyah ni adalah anda ratu, anak dara tua dalam dunia. Kemudian kita kaitkan, kenapa Nabi Muhammad SAW kata ada 3 benda yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni kekasih Allah SWT. Pertama salat, iaitu hubungan kita dengan Allah SWT. Kedua wanita. Tapi kita tak pernah kaitkan cerita Rasulullah dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni 100 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sebab tu agaknya ada sebabnya yang anak anda saya bila lepas dia bercakap, dia minta saya bercakap. Kerana orang dengar dia punya syair tentang Rabi'atul Adawiyah dengan muzik macam tu, saya macam nak berdondang sayang kat sini tu. Dikit lambat tu kaki bergoyang macam ni. Berapa orang yang concentrate. Ini ikhlas Saya kan peduli kau nak marah aku kan, tak ada masalah kan. Dia punya syair tu isinya tak melekat, Kita sedang bercakap tentang satu manusia yang dalam dunia satu je, one and only, Dan kita tahu wanita-wanita yang dikatakan Ummul Mukminin, kita tak tahu apa yang kita nak bagikan darjat kepada Rabi'atul Adawiyah ni. Pertama, Khadijah Al-Kubra. Itu sebab Rasulullah kasih kepada wanita, kan? Kemudian Fatimah Zahra, anak perempuan dia, biji mata dia, ibu kepada Sayyidina Hussein dan Hasan, isteri kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kemudian seorang lagi wanita yang paling istimewa, yang korbankan hidup dia
melahirkan Isa binti Maryam. 3 dah, Ummul Mukminin. Satu lagi Asia, isteri Firaun. Macam mana dia isteri seorang Firaun. Jadi kalau hari ini ada di antara suami-suami ini yang takut bini, belajar dengan siapa? Belajar dengan Firaun lah, kan? Tapi kau tak ada bini, jadi kau jangan senyum. Yang ada bini bukan takut bini, bukan bini tak takut dengan kau, tapi belajar dengan Firaun. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Musa alaihissalam. Setiap anak laki-laki dipancung, dibunuh. Tapi bila jatuhnya Nabi Musa alaihissalam di pangkuan Asia, Asia terus jatuh cinta pada Musa alaihissalam. Dia cakap, Firaun, aku nak budak ni. Jadi kalau ada benda-benda bini yang bini nak kau nak, yang baiklah. Jangan dia minta handbag yang 100,000, 200,000. Tak payahlah kan. Tak takut bini pun tak apa kan. Tapi kalau ada benda yang dia baik kan, dia bilang, abang, ini saudara kita sebelah rumah ni susah bang, dia kata. Saya ada duit sikit simpanan nak bagi. Bagi yang bagi. Kan? Jadi itu bukan takut bini. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebenarnya dengar cerita Rabi' Adawiyah ni dah lambat. Saya mula-mula sebagai orang Melayu, saya kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, Gauzul Azam, Sultan Al-Awliya di Baghdad. Jadi orang Melayu dulu kalau berdoa, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya daripada muda sampai sekarang masih very inquisitive. Teringin nak tahu siapa ini orang, asal orang berdoa berkat dia. Jadi tawassul ini orang Melayu dah amalkan dulu lagi. Tawassul, tapi dia tak tahu sebut tawassul, dia tahu tersasul. Kalau tanya tersasul, dia tahu. Tawassul, orang Melayu tak tahu. Kan? Dia kata berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. So, ketika itu saya terjumpa orang-orang yang bawa tarekat Qadariyah. Saya dengar, interesting ini. Kemudian saya dengar manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Gauzul Azam, Sultan Aulia. Saya cakap dengan isteri saya, aku nak pergi Baghdad. Tapi saya baguslah. Isteri saya tak pernah tanya, abang nak pergi mana? Suka hati abang, pergilah. Abang ada ISA, ikut suka abang lah. I've got a very nice wife. That's why I stay happy until I'm 80 over years old. Because my wife know what I want to do. If I want something, I'll do it. Kan? Pada dia kasih permission, dia tidak, aku nak pergi ziarah makam Syekh Abdul Qadir Jailani, Gauzul Azam di Baghdad. Saya pergi. Of course di situ ada 3 makam yang sangat penting. Pertama, makam datuk saya, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah di Najaf. Kemudian di Karbala datuk saya, Sayyid Husin, Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib, anak Fatimah Zahra, makamnya di Karbala. Saya pergi Karbala. Makamnya Rabi' Adawiyah ni di Basrah. Tok nenek saya, termasuk itu Habib Ali Al-Junaid tu, kita Habib Muhammad Al-Muhajir dari Basrah, dia berpindah ke Hadramaut. This is history, right? Orang kita Melayu ni, kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani, Gauzul Azam, Sultan Aulia, dan kita tahu hari penting hari Rasulullah SAW. Dan kalau orang-orang yang mengaji tentang Sufism, jadi bila kita bercakap tentang Rabi' Adawiyah ni, kita kena kaitkan
dengan orang-orang yang hebat sesudah dia mati. Abu Yazid Bustami, orang Iran, daripada Bustami. Kemudian kita ada zaman tu yang popular lah kita ada, Junaid Al-Baghdadi, dia daripada Baghdad. Kemudian selalu antara kawan saya pernah buat drama tentang Al-Khalaj, Mansur Al-Khalaj. So orang tak bercakap sejarah wali-wali ini. So bila kita bercakap tentang dia, berarti kita panggil dia dan dia akan kenal kita. Kita lebih kenal siapa nama Greenwood golfer, kita kenal footballer Ronaldo, right? Benda tu ada dalam kepala kita. Dan sekarang ni kalau COVID mari ramai-ramai kacau kita, jangan marah COVID. Kita patut zikir kita, ya qawi, ya qawi. Ini tak kita ya COVID, ya COVID, ya COVID. Kita tak panggil COVID lagi-lagi. Jadi di mulut kita ni panggil COVID. Di tarim tak ada orang berdiri pasal COVID lah. Right? Bukan berarti kita tak ikut SOP, ikut tak ada masalah. Tapi berhentilah panggil COVID ni. Kalau kita tak panggil dia tak datang. Penyakit ni yang sebenarnya ada dalam otak kita, bukan di mana-mana. Sebab contoh Nabi kita Muhammad SAW makan kambing. Dan kita bila nak makan kambing, nanti high blood lah. Masalah kita. Macam mana nanti saya bawa awak balik kepada Rabi'atul Adawiyah. Kita kena perbetulkan kita punya mindset. Pasal yang datang ni saya fikir ni seorang je dah pernah pergi tarim. Dia pakai tiket alatas. Laku kan? Ini anak Husain Alatas kan? Dia balik jadi Abdul Rahman Haddad ni anak. Jadi dia Alatas punya, Alatas Al-Haddad punya, Datas. Dia ada baru punya Al-Datas. Suka hati akulah, aku nak panggil dia apa pun kan. Mental blockage. Masalah mental blockage ni, sistem pendidikan kita tak mengajar kita critical thinking. Selagi kita hanya mengikut, sampai bila kita tak boleh jadi leader. Aku jumpa budak ni, aku panggil budak Wan, orang panggil Dak Wan. Sebenarnya Dak Wan tu budak Wan lah. Macam ni lah pakaian dia masuk majlis aku. Suka hati mak dia je budak ni. Kan, orang lain semua berjubah serban. Orang baca maulid dalam bahasa Arab, dia baca dalam bahasa Melayu. Kita nak orang muda yang macam ini. Kita bercakap tentang wali-wali Allah. Kita jangan cakap pada Hadramut lah. Nanti orang kata saya bias, mentang-mentang saya daripada Hadramut, keturunan daripada Al-Muhajir, Sayyidina Faqih Al-Mugaddam. Kita jangan cakap pasal wali-wali di Hadramut lah. Kalau kita pergi Zambal saja di Hadramut tu, di Tarim, setiap kubur yang kita sentuh tu kubur wali-wali. Di Zambal, saya 5 kali pergi. Jadi kita berfikir, apa hal kita ni nak dengar cerita wali? Kita tak teringin nak jadi wali. Saya ada seorang anak angkat, saya jemput dia. Dia tak datang lagi. Al-Montero kan, tanya Dakwan akan confirmkan cerita tu. Dia kata, abah, dia kata, apa hal ni? Dia kata, Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, tak bolehkah ada Ratib Al-Montero? Kasihlah Chan Al-Montero pun nak buat ratib juga. Saya kata, buat. Kau masuk Islam dulu, kemudian beriman, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia peringkat yakin yang perlu ada pada anak muda. Kalau ada pun orang tua tu habis Husain,
Junaid, babe, Ana tengah bercakap ente tengok tu hal. Ente tengok Ana. Tak nak, Ana nak ente tengok Ana, babe. Ana nak tengok ente punya mata, babe. Ana nampak tarim, babe, kau dengan mata ente, babe. Right? Boleh. Masalahnya kita tak kenal diri kita siapa. Itu masalah kita sebagai makhluk kita Allah Subhanahu Wa Taala. Know yourself before you know others. Socrates cakap ini berapa ribu tahun dulu. Right? Dan kenal diri. Bila kita kenal diri kita, kita kenal dengan Tuhan kita. If God is your friend, who is your enemy? Macam dalam keadaan sekarang ni, kalau kita dah jadi wali Allah, right? Kita baru sebut tadi, bila kita sebut Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, a friend of God, right? Mula-mula Rabi atau dia ni, dia pun nak jadi a friend of God. Mula-mula kawan, lepas tu baru bercinta. Kau tanya dia perempuan tu macam mana dia jumpa boyfriend dia? Kawan-kawan. Kemudian dia jatuh cinta. Macam kau jumpa perempuan pun macam tu juga. Kawan-kawan dulu. Dengan Tuhan pun sama juga. Hadiri majlis-majlis yang bercakap tentang wali-wali. Wali-wali akan hadir. Dan bila-bila wali-wali hadir, right, doa dia makbulin. Kerana dia ada direct line dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada direct line. Bukan Tuhan tak nak bagi kita. Direct line kita tak ada. Right? Pernah tengok filem Mr. Bean? Siapa kenal Mr. Bean? Angkat tangan. Yang kenal Mr. Bean. Mr. Bean pun dalam church dia je, bila orang sebut Jesus Christ, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah lah tu, cara sebutan je. Tapi Khalilullah, dia kata Hallelujah. Dan kita beruntung kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain pun nak jadi umat tau. Nabi nak jadi umat. Kita lahir saja automatically dalam IC tu dah memang Islam. Satu-satunya bangsa dalam dunia, tak ada bangsa Arab pun tak ada Islam. Tapi orang Melayu automatik lahir Islam. Dia buang Islam, dia tak boleh jadi Melayu. So you are the chosen one. You manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini American, New Yorker, betul? I'm like you. We used to be in New York, you know, the kind of language you speak, you know. In New Yorker ni, dia masuk Islam baru jadi Islam, atau bapa dia Islam baru jadi Islam. Melayu tak payah, lahir Islam. Dan you dah ada itu. Orang nak beli satu IC sekarang, nak jadi Melayu atau warga negara, 1 million tau. You're never thankful. Dia masuk-masuk tanya saya, lama dia tak jumpa saya, how are you? No complain. And anybody ask me the question, I say no complain. Kita banyak sangat complain. Kita baca Quran, kita dengar orang baca surah Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan yang macam mana nak kita dustakan? Kau beranak-beranak Islam, right? Orang lain belum tentu, kan? Sama ada kau mati mengucap tak mengucapkan, masuk dalam kuburan Islam, walaupun mati Covid lah, right? Tapi Islam. Ada orang yang salat ghaib untuk kita, just because you are a Malay. Dan kalau kita fikir misalnya, ada wali-wali Allah, kita ambil di Hadramut, Al-Sagaf, Al-Kaf, Al-Junaid, Al-Atas, di Nusantara ada hebat-hebat. Contoh mana saya dia panggil lagi cakap tu tentang almarhum Syekh Abdullah Fahim.
Dia biasa duduk dalam Masjidil Haram tu. Dan kita ada orang-orang Melayu ramai-ramai mengajar dalam Masjidil Haram. Syekh Hamzah Fansuri, orang Melayu. Syekh Nuruddin Arineri, orang Melayu. Syekh Samsudin As-Sumatrani, kuburnya di Melaka. Cuba kau sesekali pergi menziarah kubur wali-wali ni. Kalau tengok saya pergi Facebook, saya pergi lepas satu kubur, lepas satu kubur. Kenapa saya pergi kubur? Why? Jasad kita ni tempat dia tanah. Bila kita salat, dahi kita letak kat tanah. Jangan ego. Jangan ingat hidup tak mati. Hari ni bila duit banyak, berkuasa, takut mati. Cinta mati. Kerana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari dia, kita nak balik pada dia. Dan kita buat persediaan. Kalau saja kita tahu yang kita ni asalnya dari syurga. Kalau kita manusia yang tahu yang kita daripada keturunan Adam AS lah, melainkan kau kata aku Darwin Victory, aku daripada beruk lah. Apa benda cerita? Dan tak payah buat pahala lah, tak payah salat. Kau beruk kan, benda nak buat benda suka hati kau nak buat lah. Tapi kalau daripada Nabi Adam AS, Islam pertama bermula daripada dalam syurga. Dan kita semua ni ahli syurga asalnya. Kita dengar macam mana Rabi'atul Adawiyah tu, tempat dia dijanjikan dalam syurga. Dan kita tanya diri kita sendiri, saya nak cerita sikit je, kenapa saya jadi penulis, dan saya dah menghasilkan 88 buku. Why I become a writer? Dulu saya jumpa seorang guru sufi yang macam saya. Alright? Dia kata, engkau ni pasal hobi saya suka baca. Dia tengok baca dia. Sampai bila kau nak asyik baca buku orang aja? Sampai bila kau nak baca buku orang? Bila kau nak tulis buku orang baca tentang kau? Orang baca buku kau? That question strike my mind. I said, I must write a book. I'm not born to be a writer. Nobody born is to be a writer. Everybody is born the same. Semua orang dilahirkan sama. Tapi dia kata, tulislah satu buku. Bukan senang nak tulis satu buku. Kerana kita tak pernah tulis. Ni anak anda saya ni, tengah siap satu buku. Tajuk dia Guru. Kalau kita tahu, antara anak saya, anak angkat saya paling sayang, Aidil. Aidil dah buat 3 buku dah. Dia bukan daripada lulusan apa nama yang pasal persuratan sastra, bukan. Dia dah buat 3 buku untuk Syekh Abu Zaki. Alright. Kita tanya diri kita sendiri, kita dengar cerita itu perempuan dekat belakang tu semua sekali tu, atau perempuan yang tengok apa yang saya cakap lah. Kalau Rabi'atul Adawiyah boleh bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak kita? So, saya tulis buku 1 tambah kosong 10. Tambah kosong aja. Alright. Kemudian saya ingin nak jadi pelakon. Masa muda-muda saya involved dalam filem. Dia bilang pada saya, dia boleh tahan lah, pengkaji sastra juga. Dia bilang, apa Shakespeare cakap? The world is a stage. Dunia ini satu pentas. Kita semua pelakon. Sampai bila you balik, put this in your head, bubuh dalam otak kita balik, sampai bila kita nak tengok lakonan orang? Bila kita nak berlakon? Right? You tanya, kita duduk dengar cerita pasal wali-wali Allah, kita dah kehilangan Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Kutub. Habis. Dah tak ada dah. Batu Pahat. Right? Jujur lama dah mati. Banyak wali-wali, antaranya kalau orang sebut Habib Hussein Keramat, orang panggil, dah mati. Right? Kita dengar cerita di Terengganu,
Tuku Paloh, Ali Terus, Tuku Tuan Hitam, Tuku Syed Sagaf, Syekh Ibrahim, Haji Abdul Rahman Limbung, wali-wali besar. Dia sengitkan serban dia, armada British sengit. Tak ada keinginan ke orang nak jadi wali. Right? Most important, orang Indonesia kata pengen. Yang ni tak ada dalam bahasa Melayu. My wish, keinginanku, aku nak jadi wali. Hari-hari cakap, aku nak jadi wali. Start dengan, aku nak jadi orang baik. I want to be a good man. Cukup. Pertama, kalau kau jadi orang yang baik, doa anak-anak yang baik ni, kita selalu dengar cakap, kan, anak yang solihin. Anak yang baik bila doa makbul. Setiap ibu yang mengandungkan anak, keinginan dia satu saja. Bapa ingin dia satu, aku nak seorang anak yang soleh. Macam mana perasaan ibu bapa, dia tengok perangai anak-anak dia macam iblis, macam setan, free thinker, right? Dengan keadaan yang ada sekarang ni, kenapa kita perlu dengar cerita Rabi'atul Adawiyah? Why? Right? Kerana kita kata Rabi'atul Adawiyah boleh buat. Kalau kita tak jadi 100% pun bercinta dengan Tuhan, sekurang-kurangnya dalam salat kita, kita merasakan yang kita sedang bercakap dengan Tuhan. Masa kita baca surah Fatihah tu, kita kenal lah Tuhan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki Yaumiddin. Kita kenal siapa Tuhan kita. Berarti yang ada dalam diri kita ni, yang lebih dekat daripada urat leher kita, Tuhan ada dalam diri kita. Aku pun dulu kan baik sangat. Tu pasal geng-geng ni yang ada ni, semua yang datang ni semua ada orang muda-muda, melainkan dia seorang yang berserban, Ronaldo. Kita berdua ni pelik. Majlis ni majlis tentang wali-wali apa semua kan. Apa kau ingat dia tak boleh jadi wali ke? Dia bawa cerita Rabi'atul Adawiyah, nak menyelamatkan 70,000 orang Melayu sekarang ni. Yang kita buat ni bukan untuk diri kita sendiri, bukan. Bawa satu benda yang baru. Macam mana kita boleh bantu the new generation? Kita bercakap pasal the new norms. Apakah kita sudah bersiap untuk golongan muda untuk menghadapi zaman the new norm ini, atau budaya yang baru ini, dari pandangan, dari perspektif kerohanian, from spiritual perspective. Kita hanya bercakap dari ritualis. Kita dah tak boleh ikut ritual yang lama lagi. Masjid-masjid kita dah tak ikut ritual yang lama lagi. So, how you become close to God? Bagaimana kita nak dekat dengan Tuhan? Ini dia. Tiba-tiba minta saya cakap tentang Rabi'atul Adawiyah. Jadi, strike the mind. Bacakan Fatihah untuk Rabi'atul Adawiyah, dan salam pada dia. Pertama yang perempuan-perempuan duduk kat sana. Setiap kali majlis saya doakan. Yang perempuan yang menghadiri majlis saya di University of Life, saya minta dengan Allah SWT. Saya bilang, ya Allah, kau jadikanlah dia orang ni Rabi'atul Adawiyah. Tidak anak yang dalam kandungan jadi Rabi'atul Adawiyah, atau cucu dia jadi Rabi'atul Adawiyah. At least kita ada keinginan untuk menggantikan wali-wali yang dah hilang. Kita ada seorang wali di Kedah, tadi saya jumpa Kedah, Pak Sumit uzur. Orang dah tak boleh jumpa dia. Kenapa saya cuba bina orang-orang muda supaya jadi wali? Konsep to become wali is very simple. Apa yang ada di University of Life, loving,
Giving, caring, sharing and forgiving. Sifat Tuhan itu bercinta, kasih sayang. Itu Rabi Atta ada. Dia kosongkan diri dia. Dia zero diri dia. La ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, Allah. Masalah kita ego. Aku, semua benda I, me, mine. Memanglah kita punya. Takkan kau beli register kereta, rumah kereta, bubur nama Allah. Kau beli rumah, nama Allah. Kepala dah masuk air ke? Kau cakap semua nak kasih Allah macam Nabi Atta Adawiyah. Itu 1300 tahun dulu dia seorang aja. Right? Saya belajar satu benda tau. Selama ni saya dah buat benda tu, saya tak tahu benda tu saya buat. Anak murid Syekh Abu Zaki. Berarti anak murid Syekh Abu Zaki ni ada ramai ni. Saya ingat 70% anak murid Syekh Abu Zaki ni. Kalau ada yang kat sini lah. 70%. I don't know about you. You have not seen Syekh Abu Zaki, have you? You have, yeah? He's a great man. Right. Ada tengok orang daripada New York jumpa Syekh Abu Zaki. New York ke? Right. Anak murid dia bagi ceramah dalam University of Life. Dia cakap, semua yang ada ni ibarat sayap seekor lalat dia. Siapa ada pada hari tu masa ada ceramah tu? Kau ada, kau dengar. Itulah yang aku buat. What do you say yang baik tu? Macam selai kepak lah, lalat je, tak ada benda. I'm not the owner. It's not my house. Right? Semua orang boleh cakap hadza manfad Rabbi. Boh kat belakang kereta besar-besar. Kau pergi jumpa dia. Ni dah tulis ni. Committed. Pinggan kejap. Tak boleh habis kau kata ini Tuhan punya. Bullshitter. Bullshitter. Buang benda tu kalau kau tak boleh kasih kereta kau kat orang. Kau datang kat rumah aku buang kereta macam tu je. Hadza min fadl Rabbi. Kau nak kereta aku ambil. Aku dah buang sama kereta dia. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Isra Mi'raj. Sekarang orang cakap pasal kereta terbang. Nabi Muhammad dah lama naik kereta terbang. Sila Habib, sila. Terima kasih Habib, datang Habib. Doa sama kita semua Habib. Doa kita semua anak-anak muda ni. Doakan kita anak-anak muda ni Habib. Kita minta berkat doa nanti. Terima kasih. Alhamdulillah kita untung Habib Husain Al-Junaid ada bersama kita. Ada satu orang yang bersama-sama kita lagi, ya, yang datang ke majlis kita. Bila ada orang tua, ada barakahnya. Hari ni kita dah tak percaya dengan barakah. Sebab tu orang dapat duit banyak-banyak, barakahnya tak ada. Orang dulu tak ada duit, tapi barakahnya ada. Ya. Jadi bila kita cakap pasal Rabi Atta Adawiyah, dia cairkan dunia ni. Dunia ni macam sebelah sayap lalat je. And it's not easy to do that. Bukan mudah nak buat benda-benda yang macam tu. Right? Dan kita tahu, dan tak semestinya kau tinggal semua benda pasal kau dengar dunia nak berakhir. Kalau dunia nak berakhir pun maybe another 50 years, maybe 100 years. Pasal bila datang Imam Mahdi, kan, dia jadi imam kan Nabi Isa alaihissalam, dan Islam akan memerintah dunia ni. Tak tahu berapa lama lagi, ya kan. Tapi something big happening. Preparation kita bersihkan diri kita. Right? Tadi saya cerita kepada, dia tanya saya macam mana dia orang budak-budak muda ni mesra dengan saya, kan. Saya kata saya ada satu anak angkat baru dapat. Kita namakan dia Bob Kopi. Mana dia Bob Kopi tu? Saya bilang Kopi tanya seorang Bob lagi. Dia Bob ni berdua duduk dalam kontena tu. Ada orang nama Bob Kopi ke? Ada. Ada seorang wali Allah, kerja dia buat kopi je. Kemudian satu wali Allah bagian tu dia bilang, dah, kau buat kopi je kau boleh jadi wali. Buat kopi dah. Bukan kau suduh atas tiga semayang pagi, petang, siang, malam untuk jadi wali je, tak. Kau buat tu lillahi ta'ala.
Buat kopi ni, asal siapa datang dia tolong buat kopi. Kita tak bayar dia seposen pun. Kopi pun dia bawa, dia kasi kita minum free je. Itu pasal nama dia bawa kopi. Right? Jadi kita tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita supaya kita berdekat dengan Allah SWT? Sifat pemberi itu, giving. Pertama, kita loving, sifat penyayang kita. Right? Bila ada sifat penyayang pada kita, benda tu ada timbal balik, reciprocal. When there's a lot of love in you, it will inspire others to love you. Di situ dia panggil ada aura. Sebab tu kita tengok wali-wali ni dia punya aura luar biasa. Contoh kita ambil Syekh Abu Zaki je. Bob kopi ni dia nak dekat dengan Syekh Abu Zaki, dia takut. Tapi dengan Abah ni, dia datang, dia peluk Abah. Dia duduk dengan Abah, dia boleh bergurau dengan Abah. Dia bilang, Abah saya tak takut, tapi Syekh Abu Zaki, kau ingat aku ni baik sangat ke? Kalau kau tahu perangai aku muda-muda, kau tak nak dengar cakap aku ni. Betul? Kalau kau tengok aku muda-muda lah, anda tua-tua ni dah lain lah kan? Every one of us, everyone, setiap dari kita, semua dah ada buat dosa. Right? Jangan takut. Jangan sekali-kali berasa bersalah. Dan Tuhan tak pengampun. Berarti you don't know God. Sifat Tuhan tu maha pengampun, maha penyayang. Right? Banyak mana dosa kau pun taubatun nasuha. What you have done in the past, done, finish. Right? Now you are facing God. Jangan bila kau baju kotor, badan kotor, kau tak nak mandi-mandi, tak boleh lah. Right? Belajar membersihkan diri. Islam mengajar syariatnya dulu. Kau nak salat, boleh. Mandi, bersih. Right? Cuci tangan, cuci mulut, mata, muka, telinga. Right? Kaki. Kaki busuk tak boleh masuk dalam masjid. Jangan kata masuk ke. Kaki busuk tau. Kalau kau ada kaki busuk, dia panggil Hong Kong fit dulu. Tahu? Kau kaki busuk, kau semayang kat depan, orang kat belakang macam. Kau ingat aku bergurau, benar betul. Mungkin sekarang kau tak jumpa geng-geng kaki busuk tau. Betul tak? Kau ada pernah tak jumpa geng kaki busuk? Melantung busuk dia. Habis kau suruh dia semayang depan kau. Kau tak boleh fokus dalam semayang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kau basuh kaki? Bumi yang kau pijak ni, macam-macam benda ada kat atas bumi ni. Kita tak pernah persoalkan why God asks you to clean your own feet, why you wash your hand. Kenapa? Cuci mulut. Dalam perut kau ada najis, dalam mulut kau ada najis. Jangan sebutlah tak gigi, najis lah kita cakap. Dalam hidung kau ada najis, tak hidung. Right? Bersihkan. Kau nak ada interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ard. Dengan mulut kau busuk. Nak pergi jumpa girlfriend pandai. Wangi. Kan? Ada sesiapa yang pernah buat, aku tak ulang kan. Tapi tak payah sebut lah. Aku tak mau tengok lah muka-muka yang pernah buat tu kan. Oh, nak jumpa girlfriend, mulut bersih. Oh, spray bersih. Makan apa benda berwangi. Rabi At-Tadawiyah tu, dia dah prepare herself to be with God, to be godly. She is godly. Right? That's why dia boleh bercinta dengan Tuhan. Dia dah reject the whole world. Right? Dia dah tak cinta dunia lagi dan dia tak takut mati. Right? Anda ratu. Sepatutnya subjek kau tu anda ratu. Hari ni kau dulu budak perempuan umur 17 tahun tak kahwin, tak laku. Zaman dulu kala. Hari ni umur 35 tahun belum kahwin lagi.
tengah ambil PhD, tengah kerja, tengah apa. Right? Lepas tu macam susu dah habis daripada time Dia nak kahwin pun dia fikir banyak kali lah. Don't waste my time with this man, dia. Right? Orang ni lah patut belajar cerita Rabi'atul Adawiyah ni. Dia bercakap patut, macam mana kita nak tolong Anda Ratu ni sekarang, tukar dia jadi Rabi'atul Adawiyah. Right? Tadi dia show dengan bergendang kan. Aku kat belakang, kaki kan. Cakap aku masuk kat depan dia kan. Baik. Kan? Dia kasih orang syok je, halua telinga. Suara dia sedap, dia handsome, batu muzik bagus. Right? Dia pun pandai. Datang, cakap, dia tahu. Aku cakap suka hati aku je kan. Tapi kau orang balik boleh fikir apa cakap, betul tak? Apa yang abang cakap balik kau fikir, you think. Right? This very important word, T-H-I-N-K, fikir. F-I-K-I-R. Bila kau boleh berfikir, kau boleh pegang apa yang kau nak. But if you cannot think, you cannot hold the thing you want in your life. Benda yang kau nak dalam hidup ni, kau kena fikir dulu. Right? Kerana kelebihan yang ada pada manusia yang tak ada pada makhluk-makhluk yang lain, akal fikiran. Sebab tu di University of Life kita mengajar manusia itu 3 dalam 1. Mind, body and soul. 3 dalam 1. Tapi kita pakai 1 je. Mulut. Makan je untuk pandai. Kita, sorry bro, kau terlebih badan. Kau terlebih makan. Jangan ambil gambar dia, sudah kesian. Ini Menteri Pertanian. Umi punya Menteri Pertanian. I love you bro. Dalam majlis aku ni aku cakap aku suka tak suka aku balik kan. Kalau ada orang nak marah aku, I rest my case, I go home. Right? Aku turun dari jalan baik ni pada dakwan je panggil. Dan kalau aku bercakap, itu tak boleh cakap, ini tak boleh cakap. Piramli kata, cakap. Right? Ni syekh ni. Tak mana dia dapat syekh, aku suruh bagi dia syekh. Suka hati aku lah. Right? Piramli ajar kita. Piramli ni orang-orang hakikat. Orang tarikat. Sebab tu sampai sekarang kita tengok filem dia, boleh membuat kita fikir. Tapi kita fikir dia sebagai penghibur semata-mata. No. Right? Dia nak kau berlakon, dia nak kau bercakap, kau pelakon. You are an actor on this earth. Betul Ustaz? Dia Ustaz, dia bercakap boleh lah. Aku tak nak fikir nama-nama. Aku mana aku berbual nama yang aku suka, aku panggil lah. Cuba kau fikir. Dalam majlis yang baru kita buat, ada 13 orang. Setiap seorang saya suruh bercakap. I am going. Syekh Abu Zaki is going. You are all growing. Kau bercakap pun tak nak. Kau tak nak sampaikan. Apa jadi pada Nabi Yunus AS? Dia lari daripada tanggungjawab ke? Rasulullah kata sampaikan hatta sepotong ayat. You don't talk anymore. Dia kata aku tak boleh cakap. Kau nampak ni, tampar. Pandai bercakap lepas kena tampar. Right? You have to speak. Right? Come to the University of Life. Then you learn how to speak, how to be like me. Aku bukan daripada sekolah agama ke, bukan. I don't. I travel the world. I know the world. Right? And I learn something from the world. You must know how to speak. Kehebatan Hitler, kehebatan Napoleon, dia boleh cakap je. And he can rule the world. Right? Dan ada politician kita, kerana dia pandai bercakap je. Millions of people masih ikut cakap dia. Dan orang-orang ni pun tak lama lagi nak pergi. Tak lama lagi nak pergi. Kalau demokrasi Amerika dah mati, kalau Amerika the most powerful nation on earth dengan segala macam benda,
Taliban allow dia macam tu. Belah lu. Kan? Dia Abang Din. Bahden pun dah pergi. Abang Din pun nak pergi, tak lagi. Abang Din ke Amerika. Joe Biden lah. Kau Abang Din. Joe Biden kau tak tahu ke? Dia tak boleh pakai Abang Din. Pasal Abang Din ada kat sini. Pun dah pergi. Kan? Right? Macam tu dia quiz. 2.3 trilion yang dia invest 20 tahun. Taliban allow dia. Macam tu kekuatan yang ada dalam diri manusia, semangat dia. A group of people yang dipanggil teroris. Russia hancur, pecah. Soviet Russia pecah. Kan? Tempat di antara Berlin Wall pecah. Taliban je yang dia kata teroris itu. Kekuatan yang ada semangat manusia. Sebab tu kita perlu ada semangat. Bukan suruh pergi bergaduh, bunuh orang. Tak payah. Menegakkan kebenaran. Right? Tolong anak-anak muda yang ada sekarang ni. Kan? Ada orang Nogori kat sini angkat tangan? Ada tak yang asal dari Negeri Sembilan? Tak ada? Tak ada dari Negeri Sembilan? Ada belakang tu. Dia ada satu perkataan yang orang Negeri Sembilan kita bercakap, bangang, aduh sakitnya. Lebih kau kata dia bodoh tak apa. Kau kata pelan ni, bangang, alah. Dia tumbuk kau tau. Kat Terengganu ada sungai nama Sungai Bangang. Tu. Ada 2-3 orang budak-budak aku nak campak dalam Sungai Bangang. Aku bubur dan lori bawa sampai kat sana, pum buang dalam Sungai Bangang. Bodoh tak boleh diikut. Cerdiknya tak boleh ikut. Bodoh tak boleh ajar. Itulah bangang. Bangang tu berarti cerdik macam nak gila orang dengar dia cerdik. Tapi tak boleh kita ikut dia. Dan bodoh dia kita cuba nak ajar dia. Tak mahu dia. Angkat buang kat Sungai Bangang. Finish. Gone case. Right? Kau datang ke University of Life. Right? Kalau telinga nipis jangan datang. Kalau kau nak perasan perangai kau macam ada satu berjedi rumput tu namanya apa nama? Pemalu apa? Semalu. Sentuh sikit, pup tutup, belah lebih meja jauh. Kau jangan datang ke yang di apa? Kau datang aku santak kau dulu, kau boleh tahan, duduk, tak ada balik. Right? Dan University of Life dia yang baik itu tak ada pintu pagar, tak ada pagar. Right? Kau datang pun bukan nak kena bayar apa-apa. Tak ada register. Kau register dengan Tuhan je dah. Aku ingat kat sini ada dekat 50% yang dah pergi University of Life. Ada 50% dah. Kau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa lagi kat sini? Belakang tu semua dah pergi University of Life. Right? Universiti kehidupan yang tak ada dalam dunia ni lagi. Kau keluar dengan master's degree, PhD, kau nak cek makan tak boleh dah. Kau jadi pilot, last kau bawa Lala Move. Aku ingat 30 tahun ke 40 tahun dulu, aku dekat Manhattan. I was in Manhattan, the taxi driver. Aku tak ingat dia jenis bangsa Arab je lah. Something happened to the nation. I was a pilot before, dia bilang. Aku tengok dia atas bawah. Asap lah pilot bawa taksi. Kan? Because I've never heard a pilot driving a taxi. But that, you can find that in Manhattan. Now I'm a taxi driver, dia bilang. Because my license is no use. Not here in America. Tak boleh pakai. Right? So, cuba kau fikirkan, right? Besok macam mana? Kenapa kita perlu dengar, right, cerita Rabi'atul Adawiyah ni? Menjadi seorang mukmin, belajar daripada Rabi'atul Adawiyah. Bercinta dengan Tuhan. Kerana Tuhan itu ialah pencinta.
God is loving. Tapi kalau tak ada rasa cinta dalam diri kau, how do you come close to God? You want to be close to God, you must learn to love. Right? Love is something very, very important. The whole world now is destroyed because love is destroyed. Right? Kasih sayang dah tak ada dalam jiwa manusia lagi. Tak ada. Right? Giving dah tak ada dalam diri manusia. Dapat je kuasa, terus jadi lanun, penyamun, perompak. License. And nobody can do anything to them. Everywhere the same. Right? Contoh, Afghan. Dia punya presiden. Right? Habis rakyat miskin. Dia lari tinggalkan rakyat dia. Dia tak sayang rakyat dia. Right? Saya bercakap pada malam kemerdekaan itu, kerana waktu saya muda-muda, saya diajar hubbul watan minal iman. The love for your country is half of your iman. Adakah di antara kamu yang mencintai negara ini? Tanah tumpah darahku. Tak ada. Golongan muda, kalau dia sayangkan tanah air dia, dia perbaiki diri dia. Kita jangan komplain orang yang di atas tu, right? Yang jadi kata lah macam-macam. Don't complain, right? Dan kita tanya, seandainya aku nak ambil alih negara ni, aku dah bersih belum? Apa aku akan jadi serupa dengan mereka? Tak boleh. Zaman khalifah akan kembali tak lama lagi, right? Kamu dipilih, Allah yang pilih. Ini yang kita nak buat di University of Life. Nak melahirkan satu generasi yang ada loving, giving, caring, sharing and forgiving. Itu yang kita nak buat. Right? Bukan kerana benda lain kita nak buat. So kalau saya selalu bertanya pada diri sendiri, kalau saya boleh jadikan seorang yang daripada kamu, seorang yang daripada kamu, orang baik cukup. Bukan nak 10, seorang aja. Dan bukan mudah nak jadikan seorang itu orang yang baik. Orang yang lillahi ta'ala. Not easy. Bukan mudah. Cakap, semua orang boleh cakap. Tapi cakap tak serupa bikin dia. Right? Dan kita marah, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kita pun tunjuk jari. Satu jari menunjuk kepada orang, ada 3 jari menunjuk ke arah diri kita sendiri. Stop criticizing the people up there. Right? Berhentilah membebel, mengonyel, kita gunakan telefon ni. Nasib baik telefon aku tak berbunyi. Telefon aku ni boleh call, terima call je. Tak berbunyi. Dia tahu aku nak bercakap. Right? Aku ada satu telefon yang boleh call, terima call. Jadi kalau aku tak gunakan nak WhatsApp ke, hantar message ke, aku tak berdosa. Tapi korang ada telefon. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah kata, di penghujung dunia ni semuanya di ujung jari. Dan semua daripada kamu, saya fikir semua ada telefon yang boleh gunakan WhatsApp. Yang merosakkan dunia, benda yang macam tu. Bukan telefon aku tak boleh pakai. Kalau kau jumpa kat sini kan, apa benda ni? TV punya. Kan? Kalau budak-budak sekarang yang umur 10 tahun ke 7-8 tahun tu, ni apa ni? TV per remote je. Nak jual RM10 pun, RM10 apa ni? TV remote orang tak nak. Right? You have that in your hand. Benda yang kau boleh buat kebaikan ada dalam tangan kau sendiri. Cuba satu hari sekali yang kau cakap, apa kebaikan yang kau dah buat dalam hari ni aja cukup. Daripada 4.30 kan? Boleh bercakap lagi? Kurang 10 minit. Ha? Kurang 10 minit. Kurang 10 minit boleh. Right? You have this. You paid 1,000, 2,000 for this. Pernah tak kau gunakan ni untuk menyebarkan kebaikan? Atau kau cakap, if you have nothing good to say, shut up. Stay silent, enough.
Right? Itu je. You have nothing good to say. Zip your mouth. Right? Aku pernah cakap pada Dr. Mahathir dalam aku punya pelancaran buku aku, Dosa-Dosa Cik Dad. Old man, zip your mouth. If you don't, something bad is going to happen to you. I said that to the manusia yang 3 kali jadi Prime Minister tau. Right? Your biggest problem, if you have nothing nice to say, shut up. Silence is golden. Go WhatsApp benda ni. Go tahu from the University of Life. Silence is golden. If you have nothing to WhatsApp, don't say anything. Cukuplah dunia ni dalam kehancuran Jahannam. Inilah benda yang diciptakan. Macam mana manusia yang mencipta COVID tu. Tak ada ubat. COVID tak ada ubat. Jangan kau cari ubat. Yang ada tu prevention saja. Kalau orang kata ada COVID, pembohong. Tak ada ubat. Aku cakap, kalau aku nak kena tangkap, tangkaplah aku. Aku pun dah lama tak masuk kena tangkap kan. Biar juga kalau lepas aku keluar dari sini kena tangkap. Saya usia nyata dah kena tangkap. Alhamdulillah. Kan? Sono masuk dalam lokap ni, makan free, polis jaga kau. Kau ingat senang ke? Hari ni cuma polis tahan kau je. Pasal kau tak ada surat. Right? So, tolong selamatkan negara kita, sayangkan bangsa kita. Everyone balik terus beritahu. You have nothing nice to write, nothing to get. Don't say anything. Engkau buat dosa apa nak buat? Dosa kau dah cukup banyak dah, tak terampun di Tuhan dah. Kau tambah dengan guna benda ni lagi untuk apa? For what? Everybody wants to show they are smart. Semua orang nak tunjuk, semua orang nak cakap pasal politik, semua orang nak cakap pasal itu, semua ini. Kesian. Bagilah orang yang ada authority saja bercakap sudah cukup. Alhamdulillah. Alright. Yang kita pun belagak nak jadi orang yang macam authority. Right? So kita balik, kita dah dengar cerita tentang Rabi'atul Adawiyah. Right? Dan kita doakan anak-anak perempuan kita, kan, keluarga kita perempuan yang ada dalam Malaysia ni. Pertama, anda ratu yang ada ni semua menjadi Rabi'atul Adawiyah. If you want to know more, nak tahu lebih, buka Pak Habib punya FB. Pak Habib SH Ceratas. Atau datang ke University of Life. Belajar tentang macam mana nak jadi wali Allah. Dan bukan susah nak jadi wali Allah. Kita cuma fikir nak jadi wali Allah susah ni kerana kita fikir wali Allah ni satu manusia yang pelik, bukan. Paling mudah untuk dicintai, disayangi oleh SWT. Reciprocal. Kita bawa sifat-sifat Tuhan dalam diri kita yang diajar di University of Life. Loving, giving, caring, sharing and forgiving. Learn to love, learn to give, learn to care, learn to share and learn to forgive. Forgive and forget. We all make mistake. Kita semua hamba Allah. Kita ada kesilapan, kelemahan kita, ya kan? Dan kalau kita tahu kita banyak bersalah, kita maafkan semua orang yang ada kesalahan kita. Kita akan rasa lapang, kita akan rasa lega. Begin with, start yang belakang ni. Maafkan, ampunkan semua orang yang tak buat kesalahan kita. Tuhan, Engkau ampunkan dosa orang yang tak buat salah aku, yang tipu aku, yang nyayang aku, dah. Dan Kau tolong ampunkan dosa aku, kesilapan yang tak sengaja yang aku buat, dah. To start with. You cannot start with loving, you start mengampunkan dosa orang dulu. Memang banyak orang yang di hati kita sakit dalam keadaan sekarang ni, hutang kita tak nak bayar, dia kencingkan kita macam-macam hal. Ya kan? Kita maafkan dia. Kita ampunkan dosa dia. Dan kita akan rasa lapang. Kita tak akan stres. Right? Kerana stres tu hati kita berbuku. Dan orang yang kita marah, sakit hati tu, dia tak tahu yang hati kita berbuku. Akhirnya kita sakit jantung. Right? Mari kita semua mendoakan semua rakyat Malaysia ni, semua sekali. Tak kira bangsa, agama sahaja, dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan akan memberi rahmat dan Rasulullah akan beri syafaat kepada orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasihil nas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah.